ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Alim, ya Alim, ya Alim, wa bihi nasta'in. Allahumma ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Hajj ayat ke 70. Ayat 70 surah Al-Hajj. Baca sekali ya. Muka surah 340. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawat Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis Inna fi dhalika fi kitab Inna dhalika 'ala Allah yasir Wa ya'buduna min dunillah Ma lam yunazzil bihi sultana Wa ma laysa lahum bihi ilm Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Baik. Ini sambungan yang kita baca malam tadi. Nah, malam tadi ada masalah sikit berkenaan dengan ayat ke berapa? 50, 60. Ayat mana tadi? Ya, saya beritahu mana tadi. Bukan syaitan mana tadi. Ayat malam tadi berkenaan dengan ayat 52. Tafsir kita ni ada berbeza sikit daripada tafsir-tafsir lain, kerana ayat Quran idza tamanna. Nah, jadi bagi sesiapa yang nak ikuti, cuba tengok dalam Ustream malam tadi ataupun YouTube. Baik. Yang malam ni pula Allah Ta'ala kata, iaitu ayat sebelum ayat 69, Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Ayat ke 68. Ini ialah ayat tentang orang-orang musyrikin. Ayat ni Allah tanda lah, start daripada ni, start tanda, kemudian tulis di nota, mana-mana tentang orang-orang musyrikin. Jadi ini ayat tentang orang musyrikin. Allahu yahkumu bainakum, iaitu ayat 68. Wa in jadaluka, dan jika mereka membantah kamu. Bantah apa ni? Ajakan tauhid. Nak tahu tu kena rujuk ayat belah atas pula lagi. Rujuk pada ayat belah atas tu, dia ada cerita berkenaan dengan tauhid yang diajar. Yang diajar. Jadi wa in jadaluka, dan jika sekiranya mereka membantah kamu terhadap ajakan mengesakan Tuhan, fakul, maka katakanlah pada mereka. Bila dia bantah, kita beritahu tak nak terima. Kita kata jangan buat maulud tu,
jangan buat tahlil tu, jangan buat tawassul tu, jangan duduk joget atas masjid tu, dalam masjid duduk joget apa berhenti belakang, berhenti buat syirik ke Tuhan, perkara-perkara syirik kepada Tuhan, berhenti. Tapi mereka tak mau berhenti. Bila tak mau berhenti, ini saja Tuhan perintah pada kita untuk beritahu. Ini saja, tak ada jalan lain lah. Siapa yang membantah tu, itu sifat musyrikin. Fakul betul gitu, tak apa. Allahu ya'lam, Allah Ta'ala tu maha tahu, maha mengetahui bima ta'lamun, bima ta'malun, terhadap apa yang kamu telah lakukan. Syirik yang kamu buat, bid'ah yang kamu buat tu, Allah Ta'ala maha tahu. Sekat tu ya kita. Lepas tu kita kata lagi kepada dia, sekat tu kita dua. Lepas tu kita kata pula, Allahu yahkum bainakum yaumal, Allah Ta'ala kata pada mereka. Jadi kita baca sajalah ayat ni. Allah Ta'ala kita baca ayat ni, iaitu Allah Ta'ala kata pada mereka orang musyrikin, Allahu yahkum bainakum yaumal qiyamah, dan Allah Ta'ala membuat kehakiman di antara kamu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat besok. Fima kuntum fihi, terhadap apa yang kamu dulu terhadap ajakan tauhid ni, ikut ahli sunnah ni, ikut sunnah ni, ajakan tauhid, ajakan supaya jangan tambah agama ni, jangan reka agama ni, ajakan supaya berhenti ni, buat makyum ke, bikin apa, buat bayar kulit ke, berhentilah. Bomo-bomo karut ni berhentilah, berhenti. Kalau tak nak berhenti juga, iaitu dia panggil apa? Fihi, terhadap ajakan tauhid itu. Fima kuntum, terhadap di mana terhadap apa yang kamu dulu kuntum, kamu dulu. Fihi, terhadap ajakan tauhid ini, takhtalifun, berselisih. 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 Iaitu kita kata buat tahlil itu bid'ah. Buat tahlil itu bid'ah. Macam gini, mereka mudah begini. Sembah berhala itu adalah perbuatan bid'ah, pasal Nabi tak ajar. Menyembah berhala itu syirik pada Allah. Semula sembah berhala adalah bid'ah, pasal Nabi tidak ajar. Sembah itu saja, perbuatan menyembah tu syirik. Ni tak cakap bid'ah, tak faham ni. Tunjuk contoh sembah berhala, bid'ah, Nabi tak ajar. Tu mana dia? Bid'ah dia mereka baru yang Nabi tak ajar. Tulis tu banyak perkara, tulis tu huraya tak tahu berapa banyak, berapa ratus hadis tak tahu banyak. Ayat Quran pun sama. Maka perbuatan menyembah berhala itu syirik. Nak buat beda, nak reka agama dipanggil bid'ah. Reka tu amal tu, amal tu lawan ayat Quran, masalah tu. Mereka kata walau macam mana sekalipun apa yang Allah bawa ni kita, wa bima kuntum bihi bima arsaltum bihi kafirun, kami terhadap apa yang kami diutuskan untuk sebuah agama ni kafirun, kami engkar. Bukan kafir apa tu, jumpa kafir belaka mati ya. Dia tidak gitu. Wa bima kuntum bihi wa ma arsalna bihi, dengan apa yang kamu diutuskan dengannya, iaitu ajak mengesahkan Tuhan, itu kafirun, kami engkar. Siapa kata ni? Musyrikin. Musyrikin mana yang kata ni? Iaitu musyrikin zaman Nabi Musa dulu kata. Kata pada Nabi Musa dalam surah Ghafir. Tu dia. Semua yang lawan Nabi-Nabi itu semua jenis musyrikin semua sekali tu. Kalau awak nak faham, nak tahu lah. Semua yang lawan Nabi itu semua musyrikin semua sekali. Cuma bezanya Nabi Muhammad ni, musyrikin ada, lepas tu ahli kitab ada,
munafik ada. Tu yang beza. Nah, ya baik. Jadi selisih sini mereka pula ahli bid'ah pula kata selisih tu ikhtilaf tu. Ikhtilaf tu Nabi kata adalah baik untuk umatku, kata Nabi. Adalah. Itu selisih apa? Selisih tentang fiqh. Ini selisih tauhid ni. Bima kuntum fihi takhtalifu. Terhadap tauhid, ajakan tauhid itu kamu berselisih. Satu kata apa dia? Tawassul tu boleh, dia kata. Mana boleh, maknanya boleh masuk syurga. Buat kita kata buat tak buat tu adalah syirik pada Allah, tempatnya neraka. Dia bukan selisih gini ni. Dia bukan selisih gini. Selisih ni 180 degrees punya different. Utara satu, selatan satu, timur satu, barat satu. Bukan selisih mak ni, dok ni. Itu saing. Itu saing. Dalam selisih gini ni, maknanya sama-sama lah pasal duduk dekat. Ni bukan ni beza. Kita kata buat maulud tu dalam tu ada tawassul. Itu syirik pada Allah. Dia kata buat tu kita nak memuliakan Nabi. Dia bangun berdiri. Ni saya tunjuk di awak ni. Saya tunjuk ke awak sekarang ni. Nah, saya nak tanya awak, kalau kita kata, kalau saya kata, selamat datang wahai kekasih pujaanku Nabi Muhammad. Saya bangun berdiri. Saya bangun berdiri gini. Bangun berdiri gini. Nah, tengok ni. Nah, Lutfi, tengok ni. Saya bangun berdiri dengan pakai serbannya, pakai apanya. Saya pun kata, selamat datang kekasih pujaan aku Nabi Muhammad. Awak nak kata apa kat saya sekarang ni? Hah? Dusta? Dan saya awak nak kata ke saya apa? Awak kata apa? Jenis gila. Jenis ni kurang sikit dah. Hah? Lepas tu kalau saya duduk gini pula, selamat datang Nabi kita, selamat datang kekasih. Lagu mana? Ini gila luar biasa ni. Kena tanya orang utang ni. Betul? Betul tak ni? Kalau saya buat gini dalam masjid, saya tanya awak, kalau saya buat gini dalam masjid, mana? Nyahalah habis dah. Jemaah bukan? Betul? Kalau saya duduk atas jalan tu kata sambil bawa banner pula, selamat datang kasih pujaanku Nabi Muhammad, sambil belau-belau tu, apa awak kata ke saya? Hah? Gila dah. Kalau rombongan semua sekali jadi gila dah. Betul? Kalau semua sekali atas masjid tempat kat buat belakang, saya yang kempen, dia pun pakai buat belakang. Tidak kau gila belakang tu. Betul? Tak tahu. Kita terjemah ke Arab pula. Nak dengar? Nak dengar ke Arab? Nak dengar? Marhaba ya nur aini. Selamat datang kekasih pujaan aku Nabi Muhammad. Kata di mana ni? Dia bangun diri tak ni? Awak ada buat tak dulu ni? Allah Rabbi ya Karim. Ni kufur ni. Nabi tak ada. Kata Nabi kubur dia pun kita tahu ni. Betul tak saya kata? Panggil orang mati. Allah nak panggil orang mati tu satu. Duduk joget tu. Saat ni awak kata saya gila. Lepas tu pakat dah buat atas masjid tu tidak macam orang gila tu. Bukan awak tu. Berjoget-joget tu. Yang herannya, yang buat tu pandai Arab tu. Lepas tu tunjuk dalam tu, selamat datang. Terjemuh ada tu. Selamat datang kekasih pujaan aku tu. Ada tulis itu tu. Terjemuh tu. Macam mana ni? Macam mana ni? Tak nampak tak? Betul? Tak nampak tak? Fazayyanu lahumus syaitan. Telah dihiasi pada mereka pandang baik oleh syaitan tu.
apa yang mereka lakukan. Dia nampak molek. Ada apa? Apa? Mati straight to hell. To hell. Jadi bila saya beritahu tawassul dia tak boleh buat. Tawassul tu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad itu, kepada hadrat Nabi Muhammad yang terpilih, wa alihi keluarganya, wa ashabihi segala sahabat. Dia tak panggil Syekh Abdul Qadir dah ni. Panggil Nabi sendiri dah. Bini Nabi 9 orang bini. Mertua 18 je. Lepas tu ada ipar, kakak ipar, anak saudara, bini Allah. Lepas tu anak dia, cucu dia, cicit dia, ramai lah. Wa ashabihi segala sahabat Nabi, anhum daripada mereka, syai'un sesuatu berkat guna. Seru Nabi itu seru yang gaib. Seru yang gaib selain daripada Allah Ta'ala tu syirik pada Tuhan. Tak tengok Hindu tu seru tu, yang dia sendu tu, seru apa tu? Seru dewa dia. Itulah syirik yang dia seru tu. Lalu kau bawa pokok besar. Apa kata Faizal? Apa kata lalu kau bawa pokok besar? Apa kata? Tupai lalu tu ayah. Seru gitu tu syirik pada Tuhan. Ada tersebut dalam hadis. Ni ajaran musyrik Mekah dulu ni. Habis dia sampai kat kita ni macam mana kita tak pandai arah. Tok guru sama. Awak nak tahu tok guru mana ni? Setan tu ya yang mengajarnya. Sektor tu ya. Cuma nak buah je contoh. Anhum daripada mereka. Seru tu syirik dah. Lepas tu minta berkat dengan Nabi tu. Ayat Quran, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Allah Ta'ala, di tangannya semua kerjaan. Wa tabarakallahu rabbul alamin, maha berkat Allah, pencipta, pemelihara, penjaga, pentadbir sekalian alam. Tiba-tiba kita minta berkat tu dengan orang lain. Nanti ulang ayat. Scroll balik. Apa dia? Allah Ta'ala, siapa yang beri berkat ni? Siapa beri berkat? Allah Ta'ala. Kita penerima berkat. Allah Ta'ala memberi berkat. Kita penerima berkat. Tempat diberi berkat, tempat ada, iaitu Masjid Haram diberkati, dia kata. Mekah diberkati, Kaabah diberkati, Mu'tazam diberkati, Raudhah diberkati, Tanah Haram, Mekah, Madinah diberkati. Apa makna berkat? Awak pun pergilah ke Kaabah ni berkat. Awak pun gantung macam kelawar ni kain Kaabah tu. Wahai Allah, dengan berkat Kaabah ni aku nak ni. Itulah syirik nak. Dengan berkat Kaabah ni Tuhan, aku nak ni. Tak ada, marah dia. Dia kena buatnya begini. Wahai Tuhan pemilik Kaabah ni, berilah aku berkat. Minta dengan Tuhan tu. Kaabah tidak boleh beri berkat pada Allah. Jadi baik. Jadi berkat tu mana apa? Berkat tu mana apa? Berkat maknanya awak buat ibadat di situ Makkah bahagianya. Solat situ 100,000 kali, solat tempat lain. Doa di Tanah Haram ni makbul. Jadi sampai sana baca doa lah, minta lah. Ya, ada pergi tengok orang tu lalu, orang ni lalu, ni apa pasal ni? Palai situ, palai sini, palai situ. Mau Arab tu, mau India tu. Lemah.
Jadi Nabi penerima berkat. Ulama-ulama adalah berkat mungkin kat dia. Nabi itu ada berkat. Ulama-ulama mungkin ada berkat. Lepas tu boleh sak ke berkat dia ni? Tak boleh. Tak boleh. Oh, dia ni ada berkat ni, maka kita pergi cium tangan dia dapat berkat kat kita. Itulah syirik nak kena. Allah tak faham-faham la ilaha illallah. Duduk dalam majlis ilmu dapat berkat. Awak tak payah mari ustaz ambil berkat sikit jawab salam ni. La ilaha illallah. Itulah syirik nak kena. Awak masuk dalam majlis kita belajar ni, dia panggil majlis diberkati, maknanya awak masuk awak dapat berkat. Ya awak main minta dengan saya apa ni? Saya bukan boleh beri berkat pada awak pun. Nah, berkat ialah sesuatu yang luar biasa. Itu mana berkat. Okey. Nah, tak jelas lagi. Jadi yang dia buat maulud tu pasal apa tu? Nabi berkat dengan Nabi. Nabi pula mati pula dah tu. Dia bangun berdiri itu nafi bahawasanya orang mati tak tahu nahu, tak tahu hidup. Tuhan beritahu terang-terang dalam Quran, tak tahu berapa banyak ayat. Nanti kita baca satu-satu akan jumpa lah. Allahu Akbar. Putu piu dia panggil, putu piu. Putu piu tu dia menjadi mere. Putu piu kan, mere. Lepas tu bila kita kata mari, dia tak mau. Tak mau dia. Duk saya ke, duk saya kata guru ajar dia tu. Duk saya kaya fail lagi ni waktu sampai. Allahu Akbar. Sungguh la ilaha illallah. Lepas tu mari pula si arak pula sekor mari. Allah dengan janguknya, dengan jumbohnya, dengan apa waraknya, dia pun joget. Molek juga ni. Kita pun bakal buat. Baik, soalan. Kalau seluruh orang Malaysia ni minum arak, termasuknya muftinya, ustaznya, qadinya, imamnya, orang awam saya kira lah. Mana semua minum bakar. Lelaki perempuannya. Semua dah lepas tu makan babi belakang. Saya nak tanya, tak dosa pada semua sekali makan ni? Dosa? Pasal apa dosa? Dah majoriti dah buat dah ni. Takkan Tuhan tak buat kira dah buat kita belakang dah ni. Kita Islam supaya tak tinggal. Takkan Tuhan tak buat kira kita majoriti dah ni. Kita majoriti nak minum arak belakang buat kita. Majoriti nak makan babi belakang. Dah setuju belakang. Buat mesyuarat di antara semua ni. Buat majlis fatwa keluar. Majlis fatwa keluar bahawasanya arak boleh minum, babi boleh makan. Saya nak tanya, berdosa kan tak makan tu? Minum tu, saya nak tanya. Tak berdosa? Kerana ramai pakat buat ni. Dosa. Ha? Dosa. Kau ayat tu kena cabut daripada Quran ni. Ha? Dosa kan? Macam mana selalu lagi ni? Ha? Dosa kan tak ni? Lutfi? Ha? Lepas tu dah semua sekali buat tahlil ni, jadi okey lah tahlil kan gitu. Ramai-ramai masuk neraka. Iaitu marilah kita ramai-ramai masuk neraka. Kosi ramai-ramai. Tak faham-faham. Dah faham dah. Lepas tu bila dengar Allah ustaz tu dengan cakap kasar. Lah. Bila kita beri berita gembira kamu tak nak dengar, Nabi ni beri basyirah, satu pemberi berita gembira. Tak dengar saja nazirah lah. Ancaman neraka lah. Gitu. Okey, sekarang tu. Selisih tu tak faham. Jadi selisih tu puak-puak ahli bid'ah ni kata
selisih di antara buah kita tak ada masalah. Jadi rakyat ramai-ramai ni kau tak berhenti dia. Dah ulama kata ustaz tu kata dia apa pengikut ramai ya. Takkanlah salah. Awak cuba bayangkan, katalah pengikut ayat pen ni 5 negeri. 5 negeri. Jadi dia pelatih mufti dia. Lagu mana kita? Saya nak tanya ni. Baru dapat. Masalahnya bid'ah ni seluruh negeri nak pula ni. Bukan 5 dah. Saya kata ada 5. Allah panggil orang mati tu, kamu jangan takut, jangan bimbang. Sedap dia tak mati lagi. Allah, tak malu dia. Saya masa maulud Nabi, saya ada di masjid bekerja satu hari. So, kita semaya zuhur ke asar tak ingat lah. Sudah solat tu, kita nak solat sunat tak ada. Bangun diri buat dia. Tak semaya sunat tak ada. Bangun diri buat dia. Rasulullah, sudah. Kita tak jadi nak solat tu. Undur tu lagi keluar. Jumpalah beberapa orang Arab duduk di railing masjid. Tengok dalam keadaan terpesir, tahu terpesir. Heran. Ini Serami Mekah ni. Ni atas masjid ni. Saya malu saya ke Arab tu. Lalu dia tanya saya, masa apa awak tak join? Saya bertanya, pasal apa awak tak join? Dia tanya dia balik, pasal apa awak tak join? Ini syirik ada ini bid'ah lagi. Bid'ah dah kufur ada sekali. Sebab tu saya bersumpah dengan awak lah ni, dia duduk sini. Doktor. Mudah nak capnya awak pergi ke tempat-tempat universiti mana-mana ni, ada di situ orang asing dan berbagai mazhab dia. Mazhab Syafi'i kata buat tahlil, buat maulud ni, awak buat tahlil ni. Pula tahlil pula. Jadi mazhab Syafi'i Malaysia je ke ada? Di mana lagi? Di mana lagi? Lutfi, di mana lagi? Jordan, Palestin. Syria lagi. Syria campur Maliki. Lepas tu Somalia, Sudan campur Maliki lah. Tapi Somalia tu Syafi'i. Jadi orang Somalia ramai sini. Ada di Gombok tu. Awak pergi jumpa orang Somali, awak tanya dia, awak apa bila ada hajat apa awak buat? Awak salah hajat ke? Tak ada dalam syariah. Masa Syafi'i apa? Salah hajat tak ada. This is localized punya bid'ah, tahu? Localized ni. Itu Syafi'i Sufi. Itu Syafi'i Sufi. Problem dia. Gitulah. Baik, tak ngajar lagi ni baru salah tak telefon baru ni. Buat cukup dulu. Baik. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu? Anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi. Tidakkah kamu tahu? Tuan tanya kita ni. Lepas tu kita buat senyap Betul ke lagu tu? Tuan tanya kita, tidakkah kamu tahu? Mana dia tanya kita ni? Kita kena jawab ni. Jawab dalam hati lah. Apa dia? Anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi. Bahawasanya
Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa saja makhluk di langit ke, apa saja yang benar ada makhluk ke, benda ke yang ada di langit dan bumi. Betul? Betul kan ni? Betul. Betul. Tuhan tanya kita ni. Kita apa kena kata bala, betul, benar. Inna fi dzalika, sesungguhnya inna dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu demikian penciptaan apa saja yang Tuhan bahawa saya Tuhan tahu tu fi kitabin, apa yang Tuhan tahu tu memang sudah tersimpan dalam kitab di sisi Allah. Ada setengah panggil kitab di Lauh Mahfuz di Sidratul Muntaha sana. Inna dzalika, sesungguhnya pada yang demikian kitab itu untuk kumpul, untuk beritahu yang tersimpan tadi Allah terhadap oleh Allah Ta'ala itu yasirun, amat mudah sekali. Apa saja makhluk buat di langit, apa saja makhluk buat di bumi memang tersimpan. Ulang balik dah. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi, tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa saja makhluk buat di langit, apa saja makhluk buat di bumi. Betul? Tahu saja, kita cakap bak tahu saja. Bak ibadah banyak lagi. Syirik, bid'ah, kufur, semua sekali dia tahu juga. Amal soleh tahu juga kan? Inna fi dzalika, sesungguhnya pada tahu benda tu tadi, segala perbuatan makhluk tu fi kitabin, duduk dalam kitab di Lauh Mahfuz. Inna dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu Allah yasir, terhadap Allah untuk ambil apa yang dia tahu tu nak letak di mana-mana kau. Dia letak tu dia tak tahu kau. Dia bubuh di kitab, dia bubuh di satu kitab, satu buku di Lauh Mahfuz. Kan saya nak tanya, kalau Tuhan tak bubuh dalam buku tu, Tuhan tak tahu kau? Tahu juga. Tapi dia bubuh juga tu nak tunjuk tertib dia jaga. Ya, bukan dia tak tahu. Nah, tertib. Nah. Ayat ini, ayat yang berikut dipanggil ayat ancaman, zajrun, ayat ancaman kepada musyrikin, iaitu yang puja selain daripada Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang buat tawassul dia panggil musyrikin lah kau. Ni tak ada ya. Ni yang tak ada ya. Saya dah kata tadi, saya dah tulis itu ayat Quran tu pun tulis sikit je baru. Ni ayat dia. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka masih juga puja, masih juga buat ibadah, masih juga seru, masih juga hantar pahala, beri salam. Yang kelingnya pula hantar bunga. Betul? Dia letak bunga-bunga, letak bau-bauan ke berhala dia. Betul? Yang kita puja ni, siapa kita puja ni? Nabi, wali. Wali itu kalau tahu kubur dia sudah pergi ke kubur. Apa buat di kubur? Dah dia buat sebelum pada kita ajak tu. Dia bawa apa? Oh, dia bawa apa dulu? Dia bawa ayam, kambing, bunga-bunga, kain-kain. Dia letak atas kubur tu. Dia letak di batu nisan, bukan? Betul? Tu. Letak tu puja. Puja tu syirik dah. Bukan panggil lah. Ini letak tu puja dah. Bawa tu nak puja dah. Nak puja tu syirik dah juga. Allahu Rabbi ya Karim. Dia bawa bunga kan di Pulau Besar Melaka. Dia bawa bunga. Dia bawa air dia bawa. Dah lama dah tak minum air ni. Dalam kubur ni. Sungguh la ilaha illallah Rabbi ya Karim. Ya cerita ni tak ada siapa dia mengajar masjid-masjid ni. Ataupun kalau mengajar apa,
sikit-sikit saja ustaz. Ustaz ni tak boleh ni. Ini usik apa yang kita dah amal ni. Ni tak boleh ni, Wahabi ni. Allah dia. Kilah. Kilah dia tak boleh ni. Dia memecah belahkan umat. Orang kampung kita ni. Sudah ada apa. Bawa kambing, bawa ayam. Ayam hitam ada, ayam putih ada. Ayam hitam, ayam putih. Ayam putih daging hitam, awak tak tahu? Ayam selasih gitu. Oh, bulu dia tu macam bulu kucing ayam tu. Tapi buang saja bulu dia tu, dah kulit tu hitam dah, daging pun hitam. Dia panggil ayam selasih. Ayam selasih ni, Cina cukup suka. Ni dia panggil pemujaan. Tak pernah tengok ayam putih yang putih semua sekali. Bulu dia tu macam bulu kucing tu. Bukan macam bulu ayam. Tak pernah tengok. Kita tengok lah. Nak mengajar orang raya ni, tak tahu ni. Bawa air tu. Lepas tu bawa air tu, Tok Guru nak minum air siram. Diajar mana siram air ni? Iaitu kitanya bila pergi ke kubur tok nenek kita bawa air sekian, tok nenek kita tak minum air lalu. Airnya nak air tu, tak nak air biasa. Yang dibubuh bau-bau air ros lah, air ros tu. Bubuh air ros tu sikit, bau sedap lah. Siram. Masa mati tu dia buat dia siram. Dia gitu tu, tak nampak. Ajar tunjuk dalam TV dah ni. Ajar syirik ke Tuhan ni. Ajar ke masyarakat semua sekali. Bila besar saya bila dah tua dah kita dapat tengok ni Tok Guru berbuat ni. Siara tu saya langsung pada keluar TV ke? Allah. Akan jumpa lah kubur-kubur ni. Ni juga kita. Betul. Lepas tu yang setangi cik keling tu colok yang keling punya tu tak mahu yang Cina tu, yang keling punya pasal dia bau sedap, pasal dia tak dikubur. Semua ni dia panggil pemujaan. Buat puja tu syirik tu. Beli barang untuk puja tu syirik dah. Memuja tu syirik. Beli barang tu syirik. Tak. Payah lah. Jadi kita nak cerita sunnah tak boleh. Dia setan penuh dah ni. Betul dah Ustaz cakap tu, tapi dia keras sikit. Saya betul-betul. Kita pun kita tahu dia kata keras lah. Tak dialog dengan kita lagi. Aduh hai. Jadi wa'budu min dunillah. Mereka masih juga puja selain daripada Allah. Apa makna selain pada Allah? Iaitu rujuk surah Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis walladzina ta'awudu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang sembah, puja, ibadat, seru, bodek, letak benda tu, letak benda ni di kubur, hantar tehak, beri salam, macam-macam jenis. Sambil berkata dalam hati, ayat 3 surah Zumar, ma na'buduhum, tidak kami puja mereka-mereka ini, illa melainkan liyuqarribuna ilallah, mereka untuk menghampirkan diri kami pada Allah Ta'ala. Bukan kita semua, bukan dia Tuhan. Dia pun Tuhan dia, dia bukan yang punya kuasa, dia kata. Sedap dia. Kalau tidak dia, dia ada khamak. Khamak dia tu mati, ada khamak lagi. Baik, habis. Nak lagi. Iaitu zulfa sehampir-hampirnya. Kami tidak puja mereka, kami tak minta tolong dengan mereka kerana nak suruh rapat kepada Allah Ta'ala serapat-rapatnya. Betul? Jadi semaya ajak tu suruh untuk imam tu pasal kita lemah tu.
lemah tu, maka suruh tak imam baca. Bukan salah ajak sebenarnya, nak ke doa tu. Maka suruh beri ceritalah, saya ni, anak saya ni begini-begini, suami saya ni begini-begini, bini saya ni begini-begini, saya sendirinya begini-begini, nak projek tu, nak projek ni. Boleh tak Pak Imam tu panggil jemaah masjid tu, mari salah ajak. Kita sembelih kambing tu untuk dimakan tu. Kepada apa? Lepas tu bapak dia apa dengar, oh ni kalau pergi rumah Tok Haji tu 100 sampai tu penuh. Berapa orang haji nak? 40 orang cukup lah. Lagi cukup 40. Siap dengan duit ni yang kereta lagi. Apabila kata bayar duit lagi. Betul? Tidak gitu? Kenapa dia buat tu? Kerana dalam hatinya kalau aku baca doa sendiri tak terima. Tapi mereka-mereka ni orang rapat dengan Tuhan. Tak? Maka kalau kita rapat dengan dia, dia boleh baca, maka kita rapat dengan Tuhan tadi. Jadi oleh kerana Tok Wali ni mati, itu sebenarnya ajak. Dia bobok ni nya pula. Tok Wali ni dia rapat dengan Tuhan. Kita nak pergi ke kubur Nabi, payah dia di Madinah tu saja. Lepas tu bobok Wahabi banyak situ, dah sekat kita daripada puja tu. Nak bercalak tak boleh tu ke kubur Nabi. Jadi kitanya pergi pula besar. Dah tak ada tak ada tali, rotan pun berguna ke apa. Tak ada rotan, akar pun berguna. Dan itu oleh itu akar. Oleh akar tak benda. Dia tak. Betul. Dia nak buat Nabi macam mana tu, pokok tu nak jaga tu. Nak jamuh tu nak pukul dah. Nak jamuh railing dia tu pukul dah. Tak boleh lah. Tak boleh tu pokok tu sesat lah ke. Kita kena buat kira bawah ni kan. Jumpalah kubur Tok Wali tu, Tok Wali ni di India, Pakistan, macam-macam tempat. Termasuklah Syiah. Oh Syiah pun je Tok Guru juga. Pun je Tok Wali ni juga. Serupa ya. Tak ada beza apa. Kerana nak suruh rapat dengan Tuhan. Jadi min dunillah, tafsir dia ialah selain daripada Allah yang bermakna apa? Bukan selain daripada Allah makna dia. Maknanya kami puja mereka-mereka ini untuk hampir pada Allah. Itu makna dia. Ma'na'budum. Jadi tulis itu tafsirnya min dunillah. Min duni itu selain pada Allah, tafsirnya ialah di surah Zumar ayat akhir sekali. Surah Zumar ayat 3. Ayat 3. Ala ayat walladzina taqaw min dunihi awliya. Min dunihi itu. Jadi tafsirnya min dunihi itu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Tidak kami puja mereka itu melainkan sebagai penghampir diri kami kepada Allah. Bukan kepada Tok Wali itu, kepada Allah Ta'ala tu. Zulfa serapa-rapanya. Kau tahu kan? Faham tak? Jadi nak ke kubur Nabi Isa dia kata kena salib buat dia. Puak Kristian kata kena salib. Lepas tu mayat hilang. Sebab tu tak ada kubur. Nah, jadi nak buat macam mana ni? Kubur tak ada ni. Dia pun buat salib. Dia buat salib tu. Lepas tu dia ambil salib tu sebagai simbolik kepada Nabi Isa. Dia cium Nabi Isa. Buat salib sebagai simbol tu syirik. Cium Nabi Isa tu syirik juga. Simbolik tu. Cium tu sebagai pemujaan tu. Kalau selipar Sumpah lah, cerita hotum dah ni. Selipar tak selipar, serupa lah makanya. Saya nak cerita kau ni. Orang Kristian dia cari the Ark of Covenant. Betul? Nah? Pasal
orang Yahudi pun cari, Kristian pun cari. Dia kawanan. Pasal kalau jumpa peti tu boleh cakap direct dengan Tuhan, dia kata. Jadi tinggal kitab Injil, tinggal kitab Taurat, cari peti tu. Lepas tu cari dekat kap air, apa bukan air yang Nabi Isa minum, dia kata masa salib tu. Siapa-siapa boleh minum, siapa boleh jumpa cawan tu yang Nabi Isa minum masa tengah salib tu, kata Kristian. Bubuh air dalam tu, minum air guna kap tu, guna tu, maka hidup 1000 tahun. Cari waktu lagi ni. Kita dulu, tok nenek dulu cari apa? Buluh perindu. Lagi? Banyaklah sejenis dengan tu, kerih ramak apa semua. Jadi semua tu tinggal Quran, cari benda ramak tu. Apa? Holy Grail. Gelas nama Holy Grail. Holy Grail. Oh ya, Holy Grail. Jadi yang satu buah pula, dah tak jumpa selipar tak pernah. Selipar Nabi. Dah jumpa selipar Nabi, tak jumpa. Jadi selipar tak pernah. Gila ni banyak masa. Dia super Kristian dah lah. Super. Dan dia puja untuk guru. Kristian puja untuk guru ya. Kristian puja Nabi Isa, dia puja Nabi Muhammad. Dia reka selawat. Dia gini lah. Dalam ayat lain dia kata gini. Aduh, letih mengajar ni, letih. Saya nak cerita apa yang saya tahu ni, tapi tak ceritakan, tak boleh dah. Dia panggil samai tumuha. Mereka menamakan, beri pangkat lah kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bukan, dia beri pangkat kepada Nabi Isa. Nabi Isa tu Nabi lagi Rasul ya, tapi dia yang beri pangkat sebagai anak Tuhan. Pasal apa beri pangkat tu? Pasal nak beri pangkat tu mana puja dah. Nah, pujaan dah lah. Maka bila beri pangkat, maka dia beri pula tugas. Nabi Isa ni boleh menyembuh penyakit. Kita ada tak benda tu? Nabi Muhammad boleh sembuh penyakit tak? Serupa. Pasal apa serupa ni? Tok Guru sama ya. Tok Guru satu tu. Setan tu ya. Jadi dia beri pangkat kepada Nabi Isa. Lepas tu dia beri tugas. Bila dia beri pangkat, dia kena beri tugas. Nabi Isa ni akan mengampun dosa kita lagi. Boleh tolong angkat. Tu bid'ah dia reka tu. Dia panggil akidah bid'ah. Akidah bid'ah. Bukan amalan bid'ah. Akidah yang bid'ah. Akidah yang Nabi Isa tak ajar. Iaitu Nabi Isa ni orang yang boleh beri berkah. Sebab tu dia kata, oh Jesus bless me. Wahai Nabi Isa telah beri berkat pada aku. Buat kita aja ada baik lah. Ada Allah. Wahai Tugu Nabi berkat ni. Betul? Cuba kawan balik haji ni berkat. Dia kata Kristian sesak. Buih mulut dia. Dia kata Kristian tu sesak. Dia hanya buat serupa Kristian tu. Macam mana nak cerita ni? Samai tumuha. Jadi samai tumuha ayat dalam surah Maryam kalau silap saya. Surah Yusuf ada. Surah Yusuf, Nabi Yusuf kata masa dia rajin, kamu berhala-berhala kamu puja tu, kamu yang bubuh namanya. Dia tak bubuh nama, kamu yang bubuh nama. Kamu beri pangkat, kamu tunjuk ajar ibadat. Lepas tu kamu puja, kamu buat ibadat. Dia reka ibadatnya kena gini. Lepas tu dia apa? Buat hidup lah betul tak?
Ibadat kita kena puja ganis kan gini, murgamnya gini, murgamnya rupanya lah gini, pegang pelebihnya gini, pakai kain gini, tak pakai baju. Nah, biarnya dewa yang perang lah, benar gini. Cara nak puja dia nak gini kata Tok Sami. Siapa dia ajar Tok Sami itu? Setan yang ajar Tok Sami itu. Di dalam mimpi lah macam-macam dia tu. Oh, saya nampak. Kristian kata, I see the vision of Jesus Christ. Tak ada tak? Buat kita ya? Kita mimpi jumpa Nabi. Ha, tu dia. Wirid ni saya, jumpa Nabi. Terima sendiri. Ya Khazah, ya tahu ber. Ada cerita belum ada ni? Ada saya cerita gitu belum ada ni? Tak ada tak? Tak ada, ni malam pertama ni. Banyak lagi yang tak cerita, banyak lagi. Bukan tak nak cerita, tak duduk dalam skema dia kan? Dah dalam skema dia, bila sampai masa kita beritahu lah. Jadi pemujaan samai itu muha tu beri pangkat, kemudian beri tugas, kemudian buat ibadat, kemudian dia pun buat ibadat, dia puja, dia apa semua. Dia kata hanya Sami saja boleh mandikan tokong dengan air susu, tak boleh air biasa tak boleh. Orang biasa tak boleh mandi, kena Tok Sami dia mandi, orang lain tak boleh. Dia ada orang khok pula nak mandi tu. Allah. Jadi kita hanya pula dengan Nabi Muhammad ya. Siap dapat dia je, apa je? Apa dia? Apa kita buat? Kita beri pangkat ke dia juga. Beri pangkat apa? Bukan beri pangkat kita jatuh pangkat dia. Daripada Nabi lagi Rasul kepada sama taraf dengan sahabat Nabi. Downgrade kita. Lepas tu kita pun buatlah selawat bangun diri gini boleh. Betul? Selawat bangun diri ni boleh, selawat ni kena begini. Yang Nabi ajar tak baca lakar yang ni. Begini. Lepas tu dia apa? Buat. Lupa. Ni dia panggil wa ya'buduna min dunillah. Mereka puja, ibadat, berdoa selain daripada Allah dengan tujuan apa? Tujuan apa tadi? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan kepada berhala tu, bukan kepada Tok Wali tu, bukan kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Ta'ala tu. Tapi buat-buat yang buat ni ada dia cakap tentang Tuhan. Cakap Nabi Muhammad tu buih mula. Pada Allah hak Tuhan ni. Ya. Kenapa? Pasal wali dia banyak. Ha? Pasal tok guru wali dia banyak. Oh, dia cerita wali, hak guru, hak wali, hak guru, hak nabi, hak wali, hak guru. Hak malaikat, hak nabi, hak wali, hak guru. Hak nabi, hak malaikat kepada Allah Taala. Jangan senyum. Senyum ya. Nak serupa tak? Min dunillah ni. Wa ya'buduna min dunillah malam yang tidak pernah. Lam tu mana? Tidak pernah. Tidak mungkin. Tidak mungkin lam yali. Tuhan tidak beranak. Siapa kata ayat tu mana tidak beranak ni? Tidak mungkin beranak. Lam. Pasal kalau tidak beranak dia kena kata la yali. Ini lam. Bila lam maknanya tidak mungkin. Tidak mungkin. Dulu tak mungkin, sekarang tak mungkin, masa depan tak mungkin. Itu mana lam. Malam. Lam situ mana tahqiq, dulu tak mungkin, sekarang tak mungkin, masa kamu sekarang ni pun tak mungkin, masa depan lagi pun lagi tak mungkin. Nah, malam yunazzil bihi sultana,
yang tidak mungkin Allah Ta'ala turunkan terhadap puja Nabi wali mereka ini bihi itu sultana, satu dalil bukti yang benar tentang syirik ni boleh amal, tentang tawassul ni boleh amal. Wa ma laysa lahum bihi ilm, dan tidak ada lagi bagi mereka bihi terhadap perkara yang mereka puja tadi ilm, sebarang dalil akal. Ilmu sini dalil akal. Ni dalil akal. Bila dalil akal awak keluar mari pun tak boleh. Saat ni sultan ni dalil Quran, dalil hadis tak ada. Dalil Quran pun tak ada, dalil hadis pun tak ada. Nah, dia panggil dalil kitab. Dalil itu sultanah tu sebab dalil kitab Quran pun bukan, dalil hadis tak bukan. Dalil daripada kitab Taurat pun bukan, kitab Zabur pun bukan, dalam kitab Injil pun bukan. Tidak ada Tuhan kata boleh buat benda ni. Kitab Injil tak beritahu, kitab Taurat tak beritahu, kitab Zabur tak beritahu. Begitu juga Quran tak beritahu. Sultan sebagai dalil bukti. Nah, wa ma laisa lahum bihi ilm, dan tidak ada bagi mereka terhadap dakwaan boleh puja tu sebagai ilmu. Nah, wa ma lidh-dhalimin, dan tidak ada lagi lah khas bagi orang zalim. Zalim sini dia menzalimkan diri dia untuk masuk neraka kekal. Apa makna? Bagaimana orang-orang yang syirik ni tidak ada lagi dan tidak ada khas lil zalimin itu, tidak ada lagi bagi orang-orang yang buat syirik ini bila di akhirat besok min nasir, sebarang penolong. Mak dia pun tak boleh tolong, ayah dia pun tak boleh tolong, adik-beradik kau siapa? Dalil yang sama surah Kahfi. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Hendaklah kamu, ayat 4 surah Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 4. Ayat 4, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan hendaklah kamu memberi ancaman kepada orang-orang yang qalu, berkata, bukan berkata sini, mendakwa. Muka surat 293. Bukan kata tu, bukan kata, mana kata dia? Bermakna berakidah. Berakidah dalam hati. Baru dia boleh keluar dengan mulut. Nah, mendakwa. Qalu makna mendakwa. Ittakhadallahu walada. Bahawasanya Tuhan Allah Ta'ala itu ada ambil anak. Bermakna ambil anak angkat. Bermakna ambil Nabi Isa sebagai anak Tuhan lah. Iaitu Nabi Isa anak Tuhan, bukan anak Tuhan naknya. Bukan dia nakkan anak Tuhan tu, dia nakkan perantara tu dia naknya. Yang ada buku pangkat apa semua tu apa dia? Nakkan tugasnya nya, dah kami dah beri dah tugas. Kami puja dah kamu. Kami bawa mari dengan kain sutera lagi, kepala biru, kuning, hijau lah, letak tak kubur. Bubuh di batu-batu nisan. Nah, lepas tu bubuh colok-colok ni. Beli dengan tu, naik perahu pergi ke Pulau Besar no. Nah, naik bot, tak boleh naik perahu dah, naik bot situ. Pulau Besar. Lepas tu bawa dengan kambing. Bukan? Bawa dengan air siap, bawa mari rumah lagi, air. Dan dengan satu nazar. Nazarnya apa? Minta tolong ni supaya beritahu Tuhan. Asal. Nah, betul. Jadi walada sini ialah perantara. Bukan makna anak. Anak tu bukan anak, dia anaknya. Anak situ maknanya perantaraan. Malahu, tidak ada lagi lah, tidak ada bagi mereka bihi terhadap dakwaan Allah Ta'ala nakkan perantaraan ini min ilmin, sebarang ilmu. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada.
wala li abaihim, dan tidak juga ada ilmu tu bapak-bapak, iaitu tok guru mereka yang ajar pada mereka tu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, besar sungguh, buruk sungguh. Besar tu maknanya buruk bahasa kita, bahasa Arab panggil besar, bahasa kita panggil buruk sungguh kalimat, iaitu ucapan kata Allah Ta'ala nakkan perantara ni, takhruju, yang keluar, min afwahim, daripada mulut-mulut celupa mereka tu. In yaqulu, tidaklah mereka kata tu, iaitu dakwa tu, illa kadhiba, mereka dusta saja. Dia kata boleh buat tu, apa kata dusta, tunjuk kita muka. Nah, baik. Kalau buat juga macam mana? Kalau buat juga, nak kekal, nak enggak kau? Nak enggak? Nak enggak kan ni? Lepas nak enggak? Buka surah Maryam. Lepas pada kafi tu. Lepas pada surah kafi tu, surah Maryam. Ayatnya. Tak juga ni. Kita sudah tanya, sudah. Kalau kita tak tanya, kau kita tanya dah. 81. Muka surah 311. 311. Nah, muka surah 311. Ayat ke 88. Nak lagi tak tahu lah ni. Tak payah lagi dah tahu. Pecah kepala ni tak payah ni. Dalil kemarin. Banyak lagi dalil ni, buat mai sikit ni. Kila tepi ni belakang ni. Dia jaga-jaga mari. Okey, dengar dah. Dengar dah. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, dan mereka mendakwa ittakhadha ar-rahman walada, Tuhan Rahman. Ittakhadha tu ambil. Nah, ittakhadha tu mana ambil? Ittakhadha Allah, ittakhadha ar-rahman walada, bahwasanya Tuhan Rahman ada ambil anak. Bermakna ada ambil perantara. Nah, okey sekat tu. Nah, okey sekat tu. Sambung. Laqad jitum syai'an idda. Tengok. Dia punya bacaan tu. Laqad jitum syai'an idda. Awak tak boleh baca laqad jitum syai'an idda. Tak boleh baca itu ni, ayat ancaman ni. Kalau awak buat gini, awak akan masuk neraka. Dia tidak boleh baca gitu. Laqad jitum syai'an idda. Sesungguhnya kamu sudah bawa datang sesuatu yang amat mungkar. Gitu. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir langit tujuh lapis itu pecah karena dakwaan ini. Tuhan nak marah ni. Orang yang buat kata tawassul boleh ni, hampir langit itu pecah. Yang kita je buat tahlil tu nak baca ni. Yang kita buat tahlil supaya ajak tu buat ni dah ni. Allah, tak payah lagi kan ni. Yang buat mu'luk ni kini dah ni. Hampir perantara kata imam tu. Tidak gitu? Tidak gitu tak? Kita suruh tak imam supaya ajak tu. Tidak dia jadi perantara kita, bukan? Lepas tu hak hidup, hak mati. Nabi, wali, mereka adalah mati tu. Bukan? Ujung kubur dah ada mati. Nak buat kira tak boleh dah, kena pergi kubur dia lah pula. Kalau duduk kat rumah kena panggil nama lah. Baru kata, Assalamualaikum Syekh tu, Syekh ni. Kalau pergi ke kubur, kena bawa kain, kena bawa tu. Kalau duduk rumah ni, pergi salam je lah. Tak teror gitu. Nah, takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir langit tujuh lapis itu pecah karena dakwaan itu. Wa tanshaqul ardu, hampir bumi ni, bumi kita duduk ni terbelah dua.
Allahnya Tuhan tu. Bumi ni pun, langit tu hampir nak pecah, nak runtuh lah kalau kita. Pecah, runtuh. Wa tanshaqul ardu, dan bumi tu sendiri terbelah dua. Hampir-hampir. Dia takadu tu kena sambung belakang. Takadu, hampir-hampir. Tanshaqul ardu, kena gitu. Hampir-hampir bumi tu terbelah dua. Wa takhirul jibalu luhadda, dan hampir-hampir banjaran titik wangsa, banjaran Alps tu. Himalaya, Alps Himalayanya, macam-macam banjaran kan, Andesnya, apa dia? Ranak jadi debu. Pasal apa? Anda'u lirrahmani walada, kerana mereka dakwa Allah Ta'ala perlu perantaraan dalam doa. Anda'u lirrahmani apa? Anda'u lirrahmani walada, bahawasanya dia dakwa Tuhan Rahman ni perlu perantara. Maka Tuhan kata lagi ni, dengar nah. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, tidak patut bagi Tuhan Rahman untuk mengambil sebarang perantara. Tak patut. Lutfi, tak patut ni. Dia kata nah, wa ma yanbaghi, tidak patut bagi lirrahman, bagi Tuhan Ar-Rahman. Ayat 92. Wa ma yanbaghi lirrahman, tidak patut bagi Tuhan Rahman ayat takhidha walada, untuk mengambil sebarang perantara. Pasal apa tak patut? Pasal apa tak patut Tuhan kata ni? Tuhan tanya, pasal apa tak patut ni? Dia kata tak patut Tuhan Rahman ambil perantara. Kita pun kena tanya, pasal apa tak patut tu? Pasal ni jawapan dia. In kullu man, sesungguhnya setiap makhluk, fis sama, di langit, wal ardi, di bumi, illa, tidak lain tidak bukan, atir rahmani abda, semua sekali daripada masyarakat esok mari jumpa Tuhan Rahman sebagai hamba dia yang belakang. Jelas ni. Ya, awak nak perantara apa ni? Ya, herannya menyeluruh ni. Agak ni boleh minum ni. Ni mak saya tak lagi. Mai ajak ni menyeluruh dah. Seolah-olahnya agak ni boleh minum semua sekali ni. Dengan muftinya, dengan apanya boleh minum belakang agak ni. Pasal tak ada orang lain. Betul? Ustaz Mas kan dengan beberapa pokok dia ya. Betul tak saya kata ni? Jadi arak tu sudah boleh minum dah, jadi ni. Babi tu sudah boleh makan dah. Dah mufti boleh, majlis agama boleh belakang dah ni. Habis masjid buat dah ni, bukan? Baik, ayat satu lagi. Kenapa Tuhan Rahman tidak perlu kepada perantara? Ialah ayat ni. Zalika, ayat surah ni juga. Ayat muka surah 307 surah Maryam juga lagi, iaitu ayat ke 34, 35 dan 35 dan 36 yang kita nak baca, iaitu dzalika Isa bin Maryam, itulah dia Isa bin Maryam, qaulul haqqil ladzi, kata-katanya benar, alladzi fihi yamtarun, kata-kata benar yang padanya ramai orang yang berselisih, ragu-ragu. Tidak salah tafsir ini.
qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun, kata perkataan yang benar Nabi Isa tu, kataan dia. Fil alladhi fihi, yang padanya kata-kata Nabi Isa itu benar, kata-kata Quran itu benar, kata-kata Nabi Muhammad itu benar, kata-kata Quran itu benar, kata-kata kitab Injil itu benar. Alladhi fihi, yang padanya, yang ada dalamnya, dalam kitab tu, yang tarun, yang mereka ragu-ragu. Nah, maka nanillah, tidak patut bagi Allah ayyattakhidha min walada, untuk mengambil, saya kata, tidak patut bagi Allah Ta'ala untuk mengambil min walad, satu orang anak pun, satu orang perantara pun, saya kata, tak patut. Pasal apa tak patut? Subhanahu, maha suci dia daripada perlu perkongsian kuasa dengan siapa-siapa. Dia cipta pun tak ada kongsi dengan siapa-siapa dah. Dia merintah pun tak anu, dia beri rezeki pun tak ada kongsi lah. Dia tak tanya Jibril ke Mikail ke Nabi Muhammad ke, patut ke Kuwi ke Lutfi ni banyak ni. Tak tanya apa. Dia beri je. Bukan? Pasal apa tak patut lagi? Idza qada amra, apabila Allah Taala buat keputusan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apa dia nak, apa yang perlu jadi, dia katanya lah pada benda yang nak jadi tu, kun jadi, maka jadilah. Ya, awak nak minta perantara apa? Tuhan kata aku nak buat apa? Gitu kalau kita lah, kalau bahasa Melayu ni, detik jari lah. Kalau aku kata nak buat, jadi. Gitu. Betul. Tapi Allah Ta'ala tadbir bahasanya, iaitu bila aku kata jadi pada benda tu, aku nak buat tu, pada benda tu aku kata jadi. Bukan gitu maknanya. Cepatnya kehendak Allah Ta'ala tu, bila dia nak buat tu, jadi dia. Tak faham? Nak buat tu jadi lah. Dia tidak perlu kata kong ni, tak perlu jadi, dia tak perlu kata pun. Dia nak buat tu jadi dia. Pasal dia Tuhan kan. Jadi dia nak ke perantara apa ya? Perantara ni mana orang tu letih ke Tuhan ni, dia tak tidur, ngantuk pun tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu, tidaklah dia dihinggap oleh perasaan nak ngantuk, bukan ngantuk, nak ngantuk, wala naum, dan dia tidak tidur. Kalau dia tu jenis ngantuk jenis tidur, maka mungkin dia nak ke perantara. Masa dia ngantuk tu, kamu tu lejar lah, aku nak tidur sekejap, aku nak rehat sekejap. Betul. Kalau ngantuk aja, bukan kata tidur, hanya ngantuk Tuhan. Tapi Tuhan hingga nak ngantuk tu dia. Kita ni menguat tu ngantuk dah. Kita panggil menguat tu, mereka nak ngantuk dah lah. Dia hanya sebelum menguat tu dah juga lagi. Tu sinata mana? Tak mari lagi perasaan nak menguat tu pun. Jadi nak muat tu bukan muat lagi. Keadaan nak muat tu dia panggil sinatu. Bahasa Arab ni kemai. Okey, habis kat tu nah. Faham dah ni? Jadi siapa yang kata buat tahlil boleh, maulud boleh, yang dalam tu ada tawassul. Tuhan kata hampir-hampir lagi tu 7 lapis tu pecah setiap kali yang buat. Allahu Akbar. Marahnya Tuhan. Baik, sambung. Sudah berapa pagi pula hari ni ni? Lebih lah lebih. Baik. Zajrul lagi, ayat ancaman lagi. Tak
apa biar kita belajar biar faham nah. Ni slow sikit ni pasal takut tak pasal kita ni dalam industri kita sekarang ni ada orang-orang baru. Sebab tu saya urai banyak sikit tu. Kalau mengajar macam biasa tu tak urai sebanyak ni lah. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibaca kepada musyrikin ini ayat-ayat kami yang jelas nyata, ayat-ayat Quran yang jelas nyata. Ni Faizal ni baca dengar ni ayat ni. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibaca kepada mereka itu ayat-ayat kami yang jelas nyata. Saya tulis kan? Saya tulis ayat Quran tak? Saya tulis ayat Quran tak? Ni Pak Faizal. Saya tulis ayat Quran dalam grup tu. Saya tulis ayat Quran tak di dalam grup tu? Maknanya saya baca lah, bukan? Saya baca ayat Quran dalam grup tu. Ayat pula jelas nyata, awak faham jelas belaka. Majoritinya jelas belaka dah. Tapi bagi orang-orang yang engkar, ni dah kali. Ni ayat dia. Bagi orang yang engkar terhadap tauhid ni, ta'arifu, kamu dapat kenal muka-muka mereka. Kamu dapat tengok muka-muka mereka. Kamu dapat kenal fi wujuhi, pada muka-muka mereka suram. Tapi oleh kerana tak tengok, ni tak nampak kita kita dalam maya ni kan tak nampak. Wujuhi, iaitu suram, muka dia suram, muka dia nampak keruh, muka dia nampak anu, kerana benci dengar ayat Quran lain, surah-surah Amin surah kabura alal musyrikin, rasa berat orang yang ada akidah syirik pada Allah, ma tad'uhum ilai, terhadap ajakan tauhid kita pada dia. Kita suruh berhenti je. Oh, lepas tu nak hantar dia macam mana, nak tolong mak saya macam mana. Oh, beratlah. Saya cakap mudah-mudah lah. Saya tanya satu orang tadi. Jadi saya tanya hari ni. Tadi ada satu orang mai jumpa saya. Nah, di Sarjana tadi dia mai jumpa saya. Saya nak tanya, tapi saya tanya ni bukanlah saya tuduh. Saya beri contoh. Nah, saya beri contoh. Saya nak tanya awak, sekiranya awak berzina dengan siapa-siapa, saya nak tanya dulu. Dengar ni. Sekiranya awak berzina dengan siapa-siapa, awak nak beritahu ke anak awak? Tak dengar? Pasal? Malu. Betul tak? Baik. Kalau ibu bapa awak yang mati itu dia berzina, saya tanya, ni hak berat kan, kita ambil hak berat. Kalau ibu bapa awak tadi itu berzina, macam mana awak tuduh dia? Nak tak tehol, nak tak zat talih tu. Tak ampun. Tak ampun. Dengar nanti, dengar awak nak tolong macam mana? Nak tak zikir tu. Faizal, nampak tak saya kata ni? Awak dah kata nak hantar pahala. Dosa dia kalau dia berzina macam mana? Saya nak tanya. Awak nak buat macam mana? Atau dia bunuh orang? Kita tak tahu tu. Dia minum arak, kita tak tahu. Bukan? Apa nak tolong orang? Nabi kita ajak, Tuhan kita ajak, apa dia? Minta ampun pada Allah dosa dia. Itu ya. Yang hang nak pergi hantar pahala apa dia? Sungguh. Macam bunyi tak tadi gaya. Sunyi proyek dah. Dah betul tak saya kata? Tak fikir laka tu.
Lagu ada nak buat, minta ampun dosa je. Tak ada zikir-zikir, tak ada. Buat minta ampun, ya Allah ampun dosa dia. Kalau ibu bapa awak syirik macam mana? Awak minta ampun untuk dosa lagi. Allahu Akbar. Tak tahu kita. Awak hantar pahala kepada orang syirik, awak hantar pahala kepada Tok Jar. Terima. Saya tanya, terima ke tak? Bapa awak tu Tok Jar misalnya, mati dia, kita hantar pahala supaya dia masuk surga. Tak boleh. Minta ampun tak boleh. Allahu Akbar. Faham ya? Ya, kadang-kadang saya beritahu lah dia orang yang main jumpa saya tadi. Dia beritahu, kalau ibu bapa awak ni berzina, berubah muka dia. Saya bukan tuduh, saya kata kalau. Macam mana awak nak buat? Nampaklah dia payah nak buat lah. Sedangkan Tuhan Raja kat doa duit pun tak habis, apa pun tak habis. Ini buat kenduri itu 300-400 sekali buat kan. Buat rumah kita, bila buat adik-adik tak mari. Allah, dah lah duit tak beri, datang pun tak mau. Wallah. Tidak, bukan berlaku dah. Betul? Dah lah tak beri duit 1 sen. Mari pula dia buat bising. Mari dia yang makan banyak sekali ya. Wallah. Orang nak buat untuk orang ramai mari makan ni. Ya anak dia, bini dia semua ambil bawa balik pula. Wallah. Tidak ada benda tu. Bila bid'ah ni buat, maka perkara-perkara muka banyak berlaku. Nah, faham tak? Okey, sekarang tu. Jadi wujud ta'rifu, kamu dapat kenal fi wujuhi, pada muka-mukanya. Muka siapa ni? Alladzina kafaru, orang-orang yang engkar terhadap tauhid ini. Apa dia? Al-munkara, suram kerana benci. Suram kerana benci. Surah muka dia. Wujuh ta'arifu, kamu dapat kenal dengan melihat fi wujuhi, pada muka-mukanya. Allah, siapa dia? Orang-orang yang engkar itu al-munkara, rancangan-rancangan jahat dia nak buat kerana benci pada apa yang kita beritahu. Yakadu hampir-hampir yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina, hampir-hampir mereka nak serang bunuh terhadap orang-orang yang membaca ke atas mereka ayat-ayat tauhid kami. Ya, kalau boleh tangkap Ustaz Mat tu hari ni kan air kacik gigi dah. Ustaz serupa ni dalam ni. Allah Akbar. Sebab tu saya kata kalau orang yang ziarah saya tadi, saya kata, ya apa ada dalam hati awak sekarang ni adalah Quran. Masa dulu awak adalah Quran. Sekarang ni Faizal Lutfi ni, apa yang awak sekarang ni ada dalam Quran ni. Awak sekarang ni, perasaan hati awak sekarang ni ada dalam hati ni, Tuhan bongkar dalam Quran ni. Nanti kita bacalah, nanti jumpa. Kalau eka ada, ni sebut ni bukan ni Tuhan kita yang ada dalam hati ni. Ya ni, bukan. Yastuna, mereka nak yakaduna yastuna, hampir-hampir mereka tu menyerang.
Siapa dia? Billadzina yatluna alaihim ayatina, terhadap orang-orang yang membaca ke atas mereka ayat-ayat kami, iaitu ayat-ayat mengesakan Tuhan. Berhenti buat ni, berhenti buat syirik ni, berhenti. Bila kata ayat tu, sudah muka pun berubah. Ni hampir nak serang bunuh ni ayatnya. Maka Tuhan kata pula tadi, afa unabbiukum, sukakah aku nak cerita pada kamu, bisyarri min zalikum, dengan yang lebih teruk daripada apa yang kamu nak fikir, nak bunuh, nak ancam kepada orang yang saya buat tauhid ni. Tuhan tanya, sukakah aku nak cerita pada kamu, apakah ya perkara yang lebih buruk daripada apa yang kamu ancam pada mereka tu? Iaitu Tuhan tanya apa? Tuhan beritahu apa? Annar, iaitu kamu nak masuk neraka, api. Annar, sekatu berarti sekatu. Tafsir, saya belajar tafsirnya, annar berarti sekatu. Ayat koma situ. Tidak kata annar wa'adaha wada'allahu alladhina kafaru. Dia annar, iaitu api. Begitu. Api. Nak tahu dah lebih besar daripada ni, lebih teruk daripada apa yang kamu nak buat kepada orang saya bawa kamu ni. Apa dia Tuhan kata? Annar, api. Wa'adaha Allahu alladhina kafaru, yang Allah Ta'ala sudah janjikan khas nak beri kepada orang-orang yang ingkar. Wa bi'sal masir, dan bila mereka ni mati, seburuk-buruk tempat kembali. Kita berhenti 5 minit, apa minit 2, berhenti tak dah.